Dengan sebab budak sampai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan juga Puan Direktur Nik Amani dan juga mudir-mudirah, adik-adik, para guru, para asatizah, para pengajar yang saya tak sebut satu persatu tetapi tidak mengurangkan mereka martabat sebagai seorang guru, dan semua hadirin hadirat, para pelajar yang dicintai, yang dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sama-sama berada di tempat yang mulia, tempat yang disebut mencari ilmu, tempat kita menimba ilmu, untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita mengenal dunia yang kita pijak ini. Ilmu ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat penting, bahkan dituntut oleh agama, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan, satu tanggungjawab di atas tiap-tiap orang muslim, orang yang beriman di kalangan orang Islam, lelaki dan perempuan. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan ilmu fardu ain, ilmu berkait dengan akidah, ilmu yang berkait dengan syariat, dan juga ilmu yang berkait dengan tasawuf. Tiga-tiga ilmu ini penting, wajib kita kena pelajari. Tidak kira siapa, tak kira kecil, tak kira besar. Bapa ustaz kata kecil, ustaz pun kecil juga walaupun umur dah besar. Mana-mana yang jadi mukallaf, jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, wajib kena pelajari. Tak kira lah dia doktor, tak kira lah dia profesor, tak kira lah dia, wajib kena tahu ilmu akidah, wajib kena tahu ilmu syariat, wajib kena tahu ilmu tasawuf. Ini ilmu yang wajib kena ada, walaupun dia seorang petani, walaupun dia seorang nelayan, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang doktor, wajib kena tahu ilmu fardu ain. Dan ilmu ini penting. Man arada dunia, siapa-siapa nak dunia, fa'alaihi bi'ilmi, maka hendaklah dia kena belajar ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa-siapa yang nak akhirat, fa'alaihi bi'ilmi, dan wajib kena belajar ilmu. Wa man aradahuma, siapa-siapa nak dua-dua, fa'alaihi bi'ilmi, maka hendaklah dia kena belajar, kena tahu, kena pelajari, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak mendidik orang? Kalau tak ada
Kamu semua lon. Betul lon. Ha? Lon. Tidur. Ron panas. Ron panas. Tak. Kerong duduk bawah ron boleh dah. Dah sikit-sikit. Baik. Hatu dah. Dah hatu je kap boleh dah. Dah alai terti. Dah. Nak sebutnya kena ada ilmu. Contoh kita buat mari. Misalnya dah dia ahli peniaga. Dia ahli peniaga. Contohnya dia nak meniaga goreng pisang. Goreng pisang kat sini. Goreng pisang. Tak ada ilmu goreng pisang. Ilmu dunia bab goreng pisang tak ada. Tak. Tiba-tiba tengok orang goreng pisang, kita pun nak goreng pisang juga. Orang goreng pisang kohon laku. Sebab sedap. Sebab sosnya okey. Tiba-tiba kita nak goreng pisang. Tak. Kita goreng pisang hangit letup. Goreng pisang tak reti. Tak. Tak. Ataupun tak masuknya, mentahnya dan sebagainya. Kita pun kata, orang goreng pisang laku, kita goreng pisang tak laku. Sebab kita buat tak sedap. Tak ada ilmu dalam bab goreng pisang. Itu baru bab dunia. Apatah lagi berkait perkara akhirat. Begitu juga nak mengesahkan kita semayang. Siapa yang mengesahkan kita semayang? Guru-guru kita. Sebab Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dah semayanglah kamu sebagaimana dah mu tengok aku semayang. Dah sallu kama ra'aitumuni. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok. Kamu lihat aku semayang, mu semayang. Suruh kita semayang. Maka kita nak semayang mesti kena ada ilmu. Nak tengok Nabi tak ada dah. Bagaimana nak tengok? Nak sahabat-sahabat yang sempat dengan Nabi. Ada sahabat tengok ini. Ada sahabat tengok gini. Ada sahabat tengok gini. Muncullah iman-iman mazhab. Dalam ahlu sunnah wal jamaah. Dia ada 4 mazhab yang mu'tabar. Mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Kalau di belah Nusantara ini boleh kata mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab itu saya sebut Imam Syafi'i dulu. Sebab Imam Syafi'i boleh kita, tempat kita, kampung kita, kawasan kita. Kalau nak di Malaysia ni Imam Syafi'i lah. Nak ikut mazhab lain pun tak salah. Boleh. Semuanya adalah betul, benar. Pasti kena ada ilmu. Pasti kena ada ilmu. Baik itu ilmu tu penting dalam kehidupan di dunia ini. Nak bawa ke akhirat dalam bab semayang. Macam mana kita nak kata kita semayang benar? Sah semayang kita? Betul semayang kita? Kalaulah apa yang kita buat kita tak tahu sah ke tak. Betul ke tak? Niat betul ke tak? Wakaf betul ke tak? Sujud betul ke tidak? Semuanya kita tak tahu. Macam mana kita nak mengatakan sembahyang kita sah? Belum tentu diterima. Sah dulu. Terima tak tahu lagi. Hak terimanya bukan ustaz, bukan tok guru, bukan ustazah. Yang terima ibadat, amal-amal soleh kita siapa dia? Allah. Cuma ustaz boleh mengesahkan kamu dah ikut hukum, syarat sah betul dah. Perkara yang kamu buat, syarat-syarat dia lulus. Dah syarat perkara yang membatalkan kamu tak buat, lulus. Bersih, comel. Itu berserah kepada Allah Ta'ala. Ramai orang yang semayang, Allah Ta'ala sebut. Tapi orang yang semayang, semayangnya lalai. Orang yang semayang dia celaka. Ada juga wailul lil musallin. Celaka orang semayang. Macam mana? Sebab semayang tanpa ilmu. Semayang tidak ada syarat-syarat dan rukun yang jelas. Itu dia. Begitu juga kita nak bawa ke akhirat.
Baik itu atas dunia ini kita kena ingat satu perkara. Tak ada yang Tuhan jadikan kita ini cerdik. Tak ada Tuhan jadikan kita ini bodoh. Ini pesanan Tok Guru almarhum Tok Guru saya. Dia pernah pesan, atas dunia ni Tuhan tak buat orang tu cerdik, Tuhan tak buat orang tu bodoh. Dah Ustaz, kita mengapa? Ingat. Kita mengapa? Ingat. Tu cerdik dah Ustaz. Tes. Dengar tak? Oh, tergantung. Tak. Tak sedar. Asyik. Tak. Tengok orang tu mengapa? Cerdiklah dia. Tengok orang tu mengapa? Cerdik. Tu kelebihan. Tuhan bagi orang yang cerdik ni macam mana? Orang yang cerdik, orang yang berusaha. Orang yang bodoh orang macam mana? Yang tak dengar lah. Malas. Orang yang nak berjaya, orang ianya kena cerdik, kena belajar, kena usaha. Orang yang cerdik adalah orang yang rajin. Orang yang malas adalah orang yang malas. Orang yang bodoh. Sebab tu Tuhan tak buat orang tu cerdik, orang tu bodoh. Tuhan buat orang tu rajin atau malas. Ada orang masa kita belajar, ada orang ni time belajar, time apa Quran. Orang lain apa Quran payah dia. Dah 2 jam tak ingat-ingat. Dia masuk kelas. Main. Dia main je. Tak guru masuk. Baca kepada guru. Tak kena apa pun. Ni 2 jam ngaji. Tak. Masuk depan tak guru. Kena apa pula. Dah. Tak ingat. Tapi cerdik orang ni. Tak orang main, dia main. Tak orang belajar, dia main juga. Tapi tak ingat pas sekejap dia ingat. Tak dah habis. Apa? Dia tak guna kecerdikan dia. Kalau dia cerdik, dia guna kecerdikan kelebihan yang Tuhan beri, nescaya dia ni orang lain 8 bulan, setahun, 2 tahun, bulan apa? Dia 3 bulan mungkin siap. 4 bulan mungkin siap. Sebab dia guna kecerdikan ataupun kelebihan Tuhan bagi. Baik itu antara pesan saya yang terakhir nak bagi tahu kepada hadirin dan adik-adik para pelajar. Belajarlah bersungguh-sungguh. Jadilah orang yang tak dengar rajin. Jangan jadi orang yang malas. Boleh tak? InsyaAllah. Siapa nak berjaya kena rajin. Dah, ni nak masuk biasa. Dah, kita nak ujian, maka kena belajarlah bersungguh-sungguh. Usahalah bersungguh-sungguh. Yang pertama, jangan lupa minta dengan Allah. Tuhan suruh kita minta dengan dia. Apa yang kita dapat, apa yang kita bolehi, otak yang cerdik, akal yang sihat, tubuh badan yang sihat, ingatan yang kuat. Siapa yang kurniakan? Allah. Minta dengan Allah. Yang kedua, minta doa daripada ibu dan bapa kita dan guru-guru kita. Ibu dan guru kita. Yang ketiga, belajarlah bersungguh-sungguh macam yang saya sebut tadi. 3 perkara ni jangan tinggal dalam kehidupan kita. Maka bekatlah pelajaran kita, tempat kita belajar dan apa sahaja. Pertama, ingat pada Allah, minta pada Allah. Kedua, hormat pada guru, hormat pada ibu bapa, minta doa daripada mereka. Yang ketiga, belajar dan berusahalah rajin-rajin. 3 perkara. Panjang-panjang Ustaz hura sebut daripada awal. Yang kedua, ketiga. 3 ni dia nak sebut. Panjang-panjang. Sampai panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk. 3 ni je Ustaz. Dah. Kamu panjang-panjang pun tak faham juga. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah, yang tak baik, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya doakan semoga adik-adik para pelajar
Kiai yang buat jawab peperiksaan diberikan kejayaan, dipermudahkan urusan. Walaupun kita kata kita lemah, kata kita tak pandai, jangan kita anggap kita lemah, jangan kita anggap kita tak pandai. Kita minta dengan Allah yang beri kepandaian kepada kita, yang bagi kita kekuatan, kesihatan adalah daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berjaya. Siwa ala bakatillah wa ta'ala bitaufiq wan najah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kejayaan dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang kurang, yang lemah datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kepada tuan-tuan guru, para ustaz, para asatizah, kalau atau terlatang suara, terkasar bahasa dan sebagainya, atas kelemahan, kedhaifan diri saya mohon maaf banyak. Kata buku adat dan sebagainya berada di tempat yang saya pun tak panggil tak pasal mana cakap Thailand. Sawadikap. Sawadikap je lah. Alhamdulillah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada doa pada kita berjaya, kita kalau jangan lupa sama yang tadi, yaitu satu kita bergantung pada Allah, mentaati dua perkara guru, dan selagi kita berdoa, mari kita untuk ini, jangan lagi. Baca kita jaya. Kita akhirnya bermanfaat.